Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hatira binti Enrikus daripada 5B. Pada petang ini saya akan membentangkan mengenai kualiti masa ibu bapa bersama anak-anak di bawah kos metodologi penyelidikan dakwah. Antara isi-isi kandungan yang saya akan bentangkan ada 7. Yang pertama ialah pengenalan. Yang kedua, permasalahan kajian dan objektif kajian. Yang ketiga, persoalan kajian. Yang keempat, metodologi kajian. Yang kelima, kajian literatur atau dikenali sebagai kajian lepas. Yang keenam, kesimpulan. Dan yang ketujuh ialah rujukan. Baiklah, yang pertama ialah pengenalan. Seperti yang kita sedia maklum, ibu bapa adalah insan yang melahirkan, membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyediakan keperluan anak-anak dari kecil sehingga dewasa. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak. Ibu bapa perlu menjadi role model kepada anak-anak, iaitu menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. Kerana pembelajaran pertama anak-anak adalah bermula daripada rumah. Bak katapat, bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Seterusnya, ibu bapa perlu bijak dalam memahami tingkah laku dan keperluan anak-anak. Bahkan, ibu bapa perlu melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya. Baiklah, yang kedua ialah permasalahan kajian dan objektif kajian. Terdapat 5 permasalahan kajian di dalam penyelidikan saya. Yang pertama, ibu bapa mengabaikan masa pembelajaran anak-anak. Yang kedua, kurang komunikasi ibu bapa bersama anak. Yang ketiga, kurang pengetahuan mengenai tanggungjawab keibubapaan. Yang keempat, kegagalan dalam memahami tingkah laku dan perasaan anak. Dan yang terakhir sekali ialah tiada hubungan kasih sayang yang mendalam antara ibu bapa dan anak. Seterusnya ialah objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian di dalam penyelidikan saya. Yang pertama adalah mengenal pasti punca atau faktor ibu bapa kurang masa bersama anak-anak. Yang kedua, mengkaji peranan ibu bapa mendidik anak-anak pada zaman kini. Yang terakhir sekali ialah mengkaji kepentingan kualiti masa bersama anak. Seterusnya ialah persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan kajian di dalam kajian saya mengenai kualiti masa ibu bapa bersama anak. Yang pertama ialah, apakah peranan ibu bapa dalam mendidik anak pada zaman kini? Yang kedua, apakah punca atau faktor ibu bapa kurang masa bersama anak? Dan yang ketiga, apakah kepentingan masa ibu bapa bersama anak? Yang keempat ialah metodologi kajian. Terdapat 2 metodologi yang saya telah gunakan. Yang pertama ialah reka bentuk kajian, di mana di dalam reka bentuk ini terdapat 2 kaedah iaitu kualitatif dan kuantitatif. Saya telah menggunakan kaedah kualitatif iaitu kajian tindakan, kajian kes, kajian lapangan dan analisis dokumen. Metodologi saya yang kedua ialah kaedah pengumpulan data, di mana di dalam kaedah ini saya telah analisis dokumen-dokumen dan saya telah menganalisis artikel-artikel yang saya telah temui dengan lebih berhati-hati. Yang kedua ialah prosedur temu bual, di mana saya menemu bual seorang pakar motivasi yang terkenal iaitu Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad berkaitan dengan kualiti masa ibu bapa bersama anak-anak. Yang ketiga ialah prosedur analisis data. Seterusnya ialah kajian literatur atau dikenali sebagai kajian lepas. Terdapat 10 artikel yang saya telah kaji. Yang pertama ialah persekitaran keluarga dan kesannya terhadap anak-anak jalanan, yang ditulis oleh Anwar Ahmad, Nur Hadwati Muhammad Nur. Di dalam penyelidikan ini, mereka menyatakan bahawa anak-anak adalah harapan dan permata negara pada masa akan datang. Malahan, pendidikan ibu bapa mempengaruhi pendidikan anak-anak kerana kurang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak itu sendiri. Di dalam kajian ini juga menyeru agar ibu bapa menyediakan suasana belajar yang sesuai untuk anak-anak.
Yang kedua ialah pembentukan karakter anak-anak menurut Islam yang dianalisis daripada surah Al-Luqman di dalam Al-Quran, yang ditulis oleh Khairul Azhar Merangan. Di dalam artikel ini membicarakan bahawa Luqman seorang anak yang dikurniakan akhlak yang baik dan bijak. Malahan, di dalam artikel ini juga menjelaskan ataupun menyatakan sememangnya ibu bapa mahu melahirkan zuriat yang soleh dan soleha. Maka, ibu bapa perlu berkomunikasi dengan anak dengan baik dan gunalah cara yang paling berkesan. Seterusnya yang ketiga. Yang ketiga ialah kemahiran keibubapaan, kefungsian keluarga dan kesejahteraan psikologi dalam kalangan ibu bapa yang ditulis oleh Asmawati Desa, Fatimah Yusof, Zaina Ahmad Zamani, Norbaya, Abdul Qadir, Muhammad Norahim Muhammad Sani. Di mana di dalam penyelidikan ini, mereka menggunakan soal selidik untuk mengkaji mengenai kemahiran keibubapaan itu sendiri. Mereka menggunakan 20 skala Likert untuk mengukur kebolesuaian dan juga kesepaduan keluarga. Di mana apabila skala Likert menunjukkan ketinggian ataupun skala Likert itu menunjukkan data yang tinggi, maka sesebuah keluarga itu berada di dalam situasi yang positif. Dan sekiranya rendah, itu adalah sebaliknya. Keempat ialah perspektif ibu bapa terhadap permasalahan dan cabaran dalam pembentukan nilai murni pelajar yang ditulis oleh Muhammad Khairi Haji Osman, Muhammad Zailani Muhammad Yusof, Fauzia Abdul Rahim, Alis Putih, Muhammad Zahir Kasa dan Nur Fasiha Roslan, di mana di dalam penyelidikan ini menyatakan permasalahan ibu bapa terhadap anak adalah kerana ibu bapa tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Malahan, di dalam artikel ini juga menyeru ibu bapa perlu bersikap positif agar dapat menjadi teladan kepada anak-anak. Yang kelima pula ialah tanggungjawab ibu bapa dalam pengasuhan anak dan remaja yang ditulis oleh Habibi Haji Ibrahim, Mazni Mustafa, Joki Perdani, Putri Hayati Megat dan Nurul Hudani Muhammad Nawi. Di dalam kajian ini juga merungkai masalah dalam keluarga adalah kurang dalam pengendalian ego yang mengakibatkan konflik di dalam sebuah kekeluargaan itu. Maka, ibu bapa perlu mencorakkan anak-anak dengan akhlak yang baik. Keenam ialah tanggungjawab ibu bapa dalam melindungi kanak-kanak menurut Undang-Undang Malaysia yang dikarang oleh Syahira Abdul Syukur, di mana di dalam artikel ini memberitahu bahawa sekiranya anak-anak itu didera, maka Malaysia mempunyai undang-undang untuk menuntut keadilan, di mana Malaysia mempunyai Akta Perlindungan Kanak-kanak Malaysia 1991 dalam kurungan Akta 468. Yang ketujuh ialah keluarga dalam pembentukan moral yang dikarang oleh Prof. Madya Dr. Azizi Yahaya. Di dalam artikel beliau telah menceritakan apakah itu moral. Moral ialah akhlak, budi pekerti dan kelakuan. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan moral anak-anak. Ibu bapa perlu menyemai agama dan moral yang positif di dalam diri anak-anak. Yang ke-8 ialah faktor pengabaian anak-anak di Malaysia yang ditulis oleh Nurul Izzah Izzati Hashim, Wafa Yusof I dan Zuliza Muhammad Kursin, di mana dalam artikel ini memberitahu salah satu pengabaian anak-anak di Malaysia adalah disebabkan kegagalan memahami tanggungjawab sebagai ibu bapa. Yang kedua adalah disebabkan persekitaran ekonomi yang membimbangkan. Yang ketiga pula adalah disebabkan anak-anak dijaga oleh keluarga tiri mereka. Yang kesembilan ialah metod didikan ibu bapa dalam pembentukan anak yang ditulis oleh Naima Ghazali, Khadijah Abdul Razak, Maimun Aksha Lubis, di mana di dalam artikel ini memberitahu bahawa ibu bapa perlu menggunakan kaedah yang sesuai dalam mencorak gaya anak-anak. Ibu bapa perlu menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola ataupun teladan dalam mendidik anak-anak. Yang terakhir sekali ialah
Peranan Ibu Bapa terhadap remaja dalam keibubapaan Islam yang ditulis oleh Syahrizal dan Hamdi bin Ishaq, di mana di dalam kajian ini menjelaskan bahawa ibu bapa perlu memberitahu baik dan buruk tentang sesuatu perkara kepada anak-anak. Dan ibu bapa perlu memberitahu bahawa anak-anak tidak boleh menyekutukan Allah. Yang keenam ialah kesimpulan. Ibu bapa perlu menjadi role model atau teladan yang baik kepada anak-anak. Didiklah anak dengan cara yang berhikmah dan nasihatilah anak dengan cara yang terbaik. Manfaatkan masa bersama anak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125. Maksudnya, serulah yakni manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang terakhir sekali ialah rujukan. Saya mempunyai 10 sumber rujukan seperti yang terdapat dalam kajian lepas atau kajian literatur. Yang kedua pula ialah saya menggunakan kaedah temu bual bersama pakar motivasi terkenal iaitu Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad. Manakala saya menulis sumber rujukan dengan menggunakan format UKM. Thank you.